Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائهم وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita sekali lagi, entah beberapa kali dah Allah izinkan kita berada dalam majlis perjuangan di jalan Allah. Mudah-mudahan perjuangan kita itu diterima dan Allah bagi ganjaran bagi mereka-mereka yang diiktiraf Allah sebagai orang-orang yang berjuang di jalannya. Karena bila kita keluar dari rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia dikira sebagai orang yang berjuang di jalan Allah sehingga dia balik ke rumahnya. Nah, Nabi dah khabar, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam sabilillah, perjuangan jalan Allah, sehinggalah dia balik ke rumahnya. Kalau dia tak sempat balik, padam dia, artinya padamnya itu syahid, mati syahid. Orang mati syahid adalah mereka-mereka yang di antara yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak mati syahid? Semua kita nak mati syahid. Besok masuk syurga tanpa hisab. Jadi sentiasalah, selalulah berada dalam majlis-majlis perjuangan di jalan Allah. Tak payah pegang senjata. Hadir dalam majlis ilmu ini dikira sebagai perjuangan di jalan Allah. Tak payah pegang senapang, tak payah pergi ke Palestin, tak payah pergi ke Gaza, tak payah pergi ke Yaman. Dengan keruh ni boleh dapat pahala perjuangan di jalan Allah.
Mudah-mudahan kita tak dan balik terus padam. Matinya tu mati syahid itu. Masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tak cek. Yang pertama Rasul-Rasul. Tak ada pun. Yang kedua Nabi-Nabi. Tak ada juga. Yang tiga para sahabat yang besar-besar yang jamin masuk syurga tu. Tak ada. Nama siapa tak cik. Dia nak betul-betul sahabat betul. Yang keempat wali-wali. Tu ramai. Semua wali belakang kita ni. Tapi wali tak pakai. Tu wali nikah. Yang nak wali Allah. Wali ni yang sebenarnya tuan-tuan, dia sendiri tak tahu bahawa dia tu adalah wali. Dia rahsia Allah Ta'ala. Allah je tahu yang dia tu wali. Wali tu sendiri tak tahu. Kerana dia merasakan diri dia tu tidak ada ilmu. Merasakan diri dia tu tak ada amal. Merasakan diri dia tu tak cukup iman. Merasakan diri dia berdosa. Jadi dia tak tahu bahawa dia tu ada wali. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Orang lain yang melabel dia sebagai wali berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya. Jadi kita aja menganggap dia sebagai wali. Dia sendiri tak tahu. 10 perkara saya dah cerita sini dah. Yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Itu wali ya. Itu yang keempat. Yang kelima orang-orang yang mati syahid. Itu masuk syurga tanpa hisab. Syahid ada 3. 1 syahid dunia akhirat yang paling tinggi. Seperti Sayyidina Ja'far, Sayyidina Hamzah, Yasir, isterinya Sumayyah. Itu syahid dunia akhirat. Terus saja. Tak boleh dimandikan. Tidak dikapankan, tidak disemayangkan, terus tanam aja. Dia tanam dengan pakaian-pakaian dia tu. Terus masuk syurga tanpa hisab. Itu yang paling tinggi, yang paling baik. Payah dapatlah. Tapi ada yang dapat. Yang kedua syahid akhirat. Syahid akhirat dia mati macam biasa. Mayatnya diselenggarakan macam biasa, dimandikan, dikafankan, disemayangkan, ditanam. Tapi di sisi Allah dia adalah syahid. Itu yang kelima tadi ya, kelima syahid. Masuk syurga tanpa hisab. Yang keenam masuk syurga tanpa hisab selain bersyahid, dialah orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar masuk syurga tanpa hisab. Ini Allah janji. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat nak dikira berapa banyaknya. Banyak benar. Itu tak ada hisab. Terus masuk syurga je. Cuma sabar ni kena faham tuan-tuan, dia ada 3 jenis sabar. Pertama, sabar pada mengerjakan yang wajib. Sabar. Ngaji ni kena sabar. Mana tahu kan, tak ustaz ni dia naik syekh tak berhenti-henti. Pukul 10 tak berhenti-henti. Kena sabar lah. Yang kedua, sabar pada meninggalkan yang maksiat. Meninggalkan yang dilarang. Sabar. Orang ajak zina, jangan zina. Orang ajak ngambil ekor, jangan turut serta. Orang ajak kita mencuri, jangan ikut. Orang nak bagi kita rasuah, jangan ambil. Itu sabar pada meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar apabila diuji oleh Allah SWT. Diuji dengan musibah. Diuji dengan taufan. Diuji dengan puting beliung. Diuji dengan kehilangan tokoh. Diuji dengan gempa bumi, gunung berapi dan sebagainya. Sabar dia. Ketiga, sabar pada mengerjakan yang wajib, sabar pada meninggalkan yang haram, dan sabar apabila ditimpa musibah. Allah puji orang sabar tu. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Siapa sabar tu? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka hanya berkata, kami datang dari Allah dan kepada Allah kami akan kembali.
Itu orang sabar. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Allah selawat, balas balik selawat kita. Nakkan Allah selawat dengan kita banyak selawat dengan Allah. Bukan selawat pada Allah, selawat pada Nabi. Tapi selawatlah. Sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Jadi banyak selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Susah benar. Dia dapat selawat. Kalau Allah selawat untuk kita, bukan pahala untuk kita, bukan selawat untuk kita, bukan selawat kepada kita. Selawat pahalanya untuk kita. Selawat kepada Nabi lah. Inilah ibadah yang Allah turut serta, selawat. Yang lain tak ada. Kita semayang tadi Allah tak semayang pun. Kita puasa nanti bulan 3 esok Allah tak puasa pun. Tapi selawat Allah turut serta. Kerana Allah khabar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta dengan para malaikat, mereka selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak. Dia dapat selawat dari Allah. Kalau Allah selawat pahala untuk kita, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Habis dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Ibadah punya. Siapa tak nak kan? Siapa tak nak dosa dihapuskan? Jadi orang yang sabar tu dapat dosa dihapuskan. Dan dapat rahmat. Selain dosa dihapuskan, selain berselawat, dapat rahmat. Rahmat melayakkan dia masuk syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala ibadah kita. Bukan dengan pahala semayang tadi. Bukan dengan pahala mengaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya mengajar ni. Tak layak dia masuk syurga. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dapat selawat, kampunan dosa. Yang kedua dapat rahmat, layak masuk syurga. Yang ketiga dapat petunjuk dari Allah SWT. Itu bagi orang-orang sabar. Masuk syurga tanpa hisab. Dan yang ketujuh ini tak ada. Nah, 7 kegolongan masuk syurga tanpa hisab tadi. Yang ini tak ada. Depan saya ni sapam tak ada. Di semua keruh ni tak ada. Tapi di luar negara ada. Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Di luar negara ada, Palestin ada, di Gaza ada, di Yaman ada, di Burma ada, di Bangladesh ada. Sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan. Itu masuk syurga tanpa hisab. Jadi itu dia tuan-tuan. Anda akan syahid, banyaklah hadir dalam majlis ilmu. Tu saya kira siapa ngaju, asalkan ilmu tu ilmu memberi manfaat. Jangan tuang. Ini bila ada majlis ilmu tuang. Terus balik. Apa buat balik? Yang kau tak bingung di rumah tu. Itu je kerja. Bukan tuan-tuan lain, bukan saya nuduh siapa-siapa ni. Tapi biasa berlaku itulah. Tak nak ngaji. Ketik ni tu guru ngajar tu. Cerita sergen lelaki. Itu aja. Orang nak tengok Mr. Bean. Orang nak tengok Three Stooges. Orang nak tengok Masa Good. Orang nak tengok apa? Keluang Man. Alright. Untuk ini kita sambung lagi pembacaan. Muka surat 200. Kita akan baca hadis yang ke 130. Betul? Tengok. Tapi sebelum itu kita baca di atas lagi. Tajuk kita ni sembahyang sunat rawatib. Itu tajuknya. Itu dah kita baca dulu. Tapi malam ni supaya ada kesinambungan kita baca balik. Tahu sunat rawatib? Sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Itu namanya rawatib. Kalau banyak rawatib. 5 waktu rawatib. Kalau 1 waktu ratib. Ra alif taba ratib. Kalau singular ratib. Kalau plural rawatib. Banyaklah 5 kali. 5 jenis sembahyang. Bukan 5 kali, 5 jenis sembahyang. Nah, yang dianjurkan oleh Islam, tiap-tiap manusia ni disuruh sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Nah, paling common, paling kudi, paling curut, paling malas, paling tak guna, 1 hari 12 rakaat. Sunat ni ya, 12 rakaat. Itu dah malas benar tu. Udah ada pada sini.
Yang pertama 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. 2 campur 2 berapa? 4. Yang tiga 2 rakaat selepas sembahyang zuhur. Jadi tadi 4 campur 2 berapa? 6. Yang ketiga, yang keempat 2 rakaat sebelum sembahyang asar. Tadi berapa? 6. Campur 2 berapa? 8. Nah, kemudian yang kelima, lepas sembahyang maghrib 2 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, udah campur 2. 8 campur 2 berapa? 10. Kemudian 2 rakaat selepas sembahyang isya. Nah, kemudian dari sembahyang isya. 10 campur 2 berapa? 12. Cukup 12. Itu digalak oleh Islam. Itu ahli-ahli fiqh yang menggalakkannya. Tapi kalau ahli tasawuf, dia lagi lebih lah. Lagi banyak sembahyang. Sebelum zuhur 4 rakaat, bukan 2. Itu ahli tasawuf ya. 2 rakaat ghair muakkad, 2 rakaat ghair muakkad dan 2 rakaat muakkad. Lepas zuhur 4 rakaat juga. Jadi maknanya asar tu berapa rakaatnya? 4 sebelum dan 4 selepas. Berapa saudara? Sunat aja 8 rakaat. Kalau campur dengan wajib, campur 4, 12 rakaat. Zuhur aja. Asar pun begitu juga. 4 rakaat, bukan 2. Sebelum asar tu 4 rakaat. Tuan-tuan buat berapa? 4 ke 2? Tak boleh jawab lah. Saya tahu tu berapa. Patut buat 4. Tok bila jaga baik-baik. Jangan jadi kerongge. Tahu kerongge? Kerongge atas pokok jambu dia makan jambu tak? Tidak. Tapi dia panjat pokok jambu dia ada kerongge. Apa buatnya? Dia kokok-kokok dia gigit-gigitnya. Macam itulah. Jadi jangan terlalu laju. Bagi peluang jemaah yang lain tu menunaikan 4 rakaat sebelum zuhur. Itu juga lepas zuhur tak ada masalah kerana dia dah alhamdulillah ni sebelum ni tadi. Pasal nak sembahyang apa itu. Ini kadang-kadang orang tengah sembahyang belakang tanpa yang kamat. Tak dinoleh ke kanan. Udah dia sembahyang macam peluru, lajunya. Allah. Betul. Tak dinoleh ke kanan tu kamat. Orang tengah sembahyang belakang. Jangan jadi kerongge. Kerongge macam itulah pula dia tak ada makan rambutan, orang manjat rambutan yang ada kerongge itu digigit. Pastikan semua orang boleh menunaikan sembahyang yang sunat tadi ya. Itu zuhur 4 rakaat. Lepas itu 4 rakaat lagi. Betul asar pun 4 rakaat. Jadi zuhur dan asar dah 12 rakaat yang sunat saja. Subuh 2 rakaat tadi dah 14 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Tak ada sini. Kerana hadis itu bukan hadis muakkad, bukan hadis yang kuat. Dia ghair muakkad. Tapi ada hadisnya. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Sembahyang kamu sebelum maghrib. Tapi 2 rakaat lah. Dah berapa? 14 sampai 2, 16. Lepas maghrib. Mula-mula 2 rakaat rawatib yang mengiringi yang wajib. Lepas itu 2 rakaat lagi. Hifzul iman namanya. Memelihara iman. Itu 2 rakaat lagi. Awabin namanya. Awabin artinya tawat. Dah berapa? Tadi berapa? 16 betul? 2 tambah 6 berapa? 22 kali. Antara maghrib dengan isyak. Betul? Sebelum isyak 2 rakaat. Ini tak ada dalam kitab ni. Sebelum isyak. Oleh kerana tidak ada hadis sahih yang menggalakkan tu, tak ada tulis ni. Tapi 2 rakaat sebelum isyak. Ulama memutuskannya itu hukumnya ghair muakkad, tidak digalakkan sangat tapi dituntut. Tidak dituntut sangat, tak ada sampai hak wajib dah. Tapi digalakkan. 2 rakaat sebelum isyak. Dah berapa tadi? 22 tambah 2, 24. Lepas isyak 2 rakaat. 24 tambah 2 berapa? 26.
Itu kalau ikut apa? Ikut ulama-ulama tasawuf. Kalau ulama fiqh tadi dah 12 rakaat je. Ya. Jadi mana dah ikut je lah. Yang tak betul je bah. Yang tak betul je langsung tak semayang. Nehin aja orang semayang sunat dia buat nehin aja. Punya lebih bingung. Berdiri pula tu. Lenguh diri tu. Apa salah nak semayang? Ini tahan diri lama-lama. Nak nunggu orang yang semayang wajib tu. Dia semayang tak? Oh dia ke bingung. Kalau dia semayang dapat pahala. Tak semayang, tak berdosa lah. Tapi tak dapat pahala. Alright. Itu yang dah kita baca dulu ya. Untuk malam ni sambung lagi. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Ini hadis nak baca ni ya. Macam mana punya hadis tu? An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Sayyidina Umar berkata, qala ya. An ibni Umar, anak kepada si Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dua-dua mudah-mudahan redha oleh Allah Taala. Qala berkata Abdullah bin Umar tu, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baiti wa raka'ataini qabla salati subhi. Cakap lagi apa? Dari Ibnu Umar. Gelarannya Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar. Oh, nama Abdullah ni selalu dapat gelaran Ibnu. Ya, Ibnu Abbas. Apa namanya? Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud, apa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Ini Umar begitu ya. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah redha kepada kedua mereka. Katanya, aku hafaz tu aku pelihara betul. Aku buat betul. Aku hafaz dari amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkekalan. Nabi itu berkekalan. Apa kata Nabi? Alaihi salat itu 10 rakaat. Aku hafaz pelihara betul-betul amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat kemudian daripada sembahyang maghrib. Di rumahnya, di rumah 2 rakaat kemudian daripada sembahyang isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, 2 rakaat. Tak ada sebut asar pun. Zuhur ada, asar tak sebut pun ya. Itu jadi 10. Itu hadis satu ya. Jadi kalau 10 tak ada juga hadis yang mengatakan 10 ya. Hadis itu sahih. Sahih itu betul hadis, itu namanya sahih. Bukan reka-reka, bukan kutip-kutip. Dia betul-betul hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keterangan bawah tu, sunat rawatib yang bukan muakkadah ada ialah yang bukan muakkadah pula ialah 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Dia bukan muakkadah, bukan dituntut sangat. 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur bersama-sama dengan 2 rakaat sunat muakkadah yang tersebut. Jadi ketika 4 rakaat lah, 2 rakaat ghair muakkad, 2 rakaat lagi muakkad. Itu dituntut ya dalam Islam. Jadi maknanya sebelum zuhur 4 rakaat. Lagi apa? Keterangan lagi. 2 rakaat kemudian dia sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur tu, sembahyang 2 rakaat lagi. Yang bukan muakkad. Kemudian muakkadnya ada 2 lagi. Artinya 4 rakaat lah. Bersama-sama dengan 2 rakaat sunat muakkadah yang telah disebutkan itu. Betul? 4 rakaat sebelum sembahyang asar. Tahu tak? 4 rakaat sebelum sembahyang asar. Kita lalu buat 2 aja. Ni suruh 4 rakaat. Hati bila nak ubah? Bila nak buat 4 rakaat? Asal-asal lah. Sebelum kita padam. Ubah sikap sikit. Lagi tua lagi bertambah, lagi tua lagi bertambah, lagi tua lagi bertambah. Jangan lagi tua lagi malas. Lagi tua lagi tak ada. Lagi tua lagi tak nak buat yang sunat-sunat tu. Ini dapat 4 rakaat tu sebelum sembahyang asar.
Kemudian 2 rakaat sebelum salat maghrib. Itu ghair muakkad juga, bukan muakkad ya, ghair muakkad. Artinya tidak digalak, tidak dituntut betul-betul. Digalak-galak tapi tidak dituntutkan. 2 rakaat sebelum maghrib. Banyak tempat tak ada sembahyang sunat maghrib ni. Bila saya ngajar je tempat apa tu? Termasuk Sungai Keruh ni. Dulu mana ada orang sembahyang 2 rakaat. Saya datang, saya tegur dia. Allah tu dah baru dah apa? Banyak tempat je. 2-3 tempat lepas tu. Masa sana tu. Saya dah berapa puluh tahun mengajar Sungai Keruh ni. Tak ingat saya berapa puluh tahun. Tapi masa sana lah surau itu dulu ya. Saya tegur. Siapa tak nak sembahyang? Sudah aja. Tak tahan saya tegur lah. Bila tegur baru sembahyang ya. Alhamdulillah mau boleh mendengar. Pasal yang negur tu kalau lama pun cikgu je. Tapi itulah kesannya. Alhamdulillah. Sebelum maghrib. Kerana ada hadisnya. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. 3 kali Rasul sebut. Semayanglah kamu sebelum maghrib. Semayanglah kamu sebelum maghrib. Semayanglah kamu sebelum maghrib. Itu baru tambahnya. Liman sya'a. Bagi sesiapa yang menghendaki. Siapa hendak semayang. Tak nak tak payah. Jadi nak pahala ke tak nak pahala? Nak pahala semayang. Itu sebab saya tegur itu. Mau boleh mendengar. Sampai sekarang ni alhamdulillah. Sudah ada sunat maghrib. Boleh tak langsung tak ada. Lepas azan je terus kamat. Lepas azan je kamat. Langsung tak ada semayang. Masih sekarang ni ada lagi tempat-tempat apa tu. Saya tegur juga. Dan bawa alhamdulillah ya. Kemudian 2 rakaat sebelum sembahyang isyak. Ini memang tak ada hadisnya ya. Tapi ulama menentukannya dia adalah ghair muakkad. Dia boleh dirujuk dalam kitabnya dia. Fathul Bari ada. Lagi apa? Al-Ahkam ada ya. Lagi Muniyatul Musalli ada. Kitabnya dia ya. Kemudian itu hadis yang tadi ya. Kalau kita sambung lagi hadis lain. Hadis 138. Tuan sambung lagi hadis lain. 139. Sebelum kita baca hadis itu kita tengok dia punya apa? Penerangan yang di atas tadi. Masuknya waktu sunat rawatib qabliyah yang dikerjakan sebelum sembahyang fardu. Itu qabliyah. Sebelum buat fardu tu sembahyang dulu. Itu namanya qabliyah. Ialah dengan masuknya waktu sembahyang fardu itu. Dah azan baru sembahyang. Jangan sebelum azan sembahyang. Dan akhirnya setengah sunat ba'diyah yang dikerjakan sesudah sembahyang fardu ialah dengan berakhirnya waktu sembahyang fardu itu. Dah habis waktu zuhur, habis tak ada lagi sunat lagi ya. Selagi ada waktu zuhur boleh sembahyang lagi. Tambah sekarang ni asar lambat. Asar sekarang ni pukul 4.51, ya ke tak? Jadi kalau pukul 4.30 boleh lagi sembahyang? Boleh. Ba'diyah ya, ba'diyah zuhur. Baik, kemudian sembahyang witir. Witir ni penutup, penghujung ni. Sembahyang witir juga sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Bukan bulan Ramadan ni kan? Bukan Ramadan boleh dituntut, setiap malam. Ada sunat witir. Sembahyang witir juga sunat muakkadah yang sangat-sangat digalakkan mengerjakannya. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Ini hadis. Man Abi Ayyub an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutira bi hamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Artinya apa? Cakap Melayunya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, orang Madinah.
Dia orang ordinary ada panggil Ansar. Jadi pembantu. Ya. Gelarannya Abu Ayyub. Bapak si Ayub. Dia ada anak namanya Ayub. Dia panggil Abu Ayyub Al-Ansari, dia orang Madinah. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dia. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang witir itu suatu hak. Hak siapa? Yang di kalangan amalannya hak jemaah tu lah, hak individu tu hak dia. Hak yang digalakkan amalannya, digalakkan tu. Siapa menggalakkan? Islam menggalakkan, Allah menggalakkannya, Nabi menggalakkannya. Digalakkan amalannya atas tiap-tiap seorang Islam. Sesiapa yang suka mengerjakan witir 5 rakaat, boleh buat 5 rakaat. Boleh ia lakukan. Jangan witir 5 rakaat, mula-mula 2 rakaat. Lepas itu 2 rakaat. Lepas itu 1 rakaat. Dan 5 rakaat ya. Kalau nak buat 5 rakaat lah. Kalau buat 3 rakaat boleh juga. Dia boleh, dia witir tu dia mesti ganjil. Mesti ganjil ya. Tapi nak 5 rakaat dia. Dalam hadis kata 5 rakaat. Boleh dia lakukan. Siapa yang suka mengerjakan witir itu 3 rakaat, tak nak 5, buat 3 aja, boleh ia lakukan. Dan siapa yang suka mengerjakan witir itu 1 rakaat, boleh ia lakukan. Jadi boleh 5 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 1 rakaat. Ini main witir. Bukan malam Ramadan je, tidak malam boleh. Malam ni boleh tutup dengan sembahyang witir. Kalau nak pada rumah pun boleh. Bangun tahajud tu dah mayang penutupnya dekat nak subuh. Dia sembahyang witir. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat. 3 rakaat tu boleh 2 salam, boleh 1 salam. Kalau 3 salam, kalau 1 salam, bukan 3 salam ya, 2 salam atau 1 salam. Ya kalau 1 salam 3 rakaat tu tak payah duduk tahiyat awal. Terus bangkit aja. Rakaat yang ketiga tu. Cuma sembahyang witir. Saja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat kerana Allah Taala. Baca Fatihah. Baca Fatihah, baca apa? Surah Sabbih. Surah Al-A'la ya. Surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal ladzi khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara fahada dan sebagainya. Sampai. Rakaat yang kedua baca apa? Lepas Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun. Betul tak ada duduk tahiyat awal. Terus kalau duduk pun boleh je, tak salah. Nak duduk tahiyat awal boleh tak? Boleh. Ikut mazhab Syafi'i boleh tahiyat awal. Atau nak salam pun boleh. Nak salam pun boleh. Lepas 2 rakaat salam. Itu buat 1 rakaat. Itu ikut mazhab Syafi'i. Banyak kelonggarannya. Lepas itu buat 1 rakaat. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah Taala. Baca lepas Fatihah tu, qul huwallahu ahad sampai habis. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Itu qul a'udzu birabbin nas sampai habis. 1 rakaat je. Sholli sunat witri rakaatan lillahi taala. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah Taala. Kalau nak 1 salah, buat 3 rakaat boleh. Sholli sunat witri salasa rakaatin lillahi taala. Saya aku sembahyang sunat witir 3 rakaat kerana Allah Taala. Yang pertama baca Sabbih. Yang kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga baca Suratul Ikhlas, Suratul Falaq dan Suratul Nas. Yang tak betul apa? Yang tak betulnya lalu tak buat. Nunggu Ramadan aja buat, yang lain tak buat. Jadi buatlah ya. Kerana dapat pahala. Nabi tak pernah tinggal witir tu. Kita pun patut jangan tinggal kan. Sentiasa aja. Main sunat witir ya. Alright. Lagi apa? Itu sunat witir ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang witir itu suatu hak yang digalakkan amalannya atas tiap-tiap seorang Islam. Kalau mengaku Islam kan? Tak nak sembahyang senang, terus saja jadi Islam. Siapa yang suka mengerjakan witir 5 rakaat, boleh ia lakukan. Siapa yang suka mengerjakan witir 1 rakaat, 3 rakaat, boleh ia lakukan. Dan siapa yang suka mengerjakan witir 1 rakaat, boleh ia lakukan. Itu sembahyang witir ya.
Alright. Kemudian ambil satu lagi. Riwayat Abu Daud. Ya. Wa fi rahu. Riwayat Abu Daud wa fi rahu. Artinya apa? Dan lain-lainnya. Dan ghairahu kama ghairahu. Riwayat Abu Daud wa ghairuhu. Ada lain-lain lagi. Dalam hadis Muslim dari Aisyah isteri Nabi radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sembahyang witir sebanyak 11 rakaat. Boleh 11 rakaat. Kalau 11 rakaat, 2 rakaat lah. 5 kali betul lah 1 rakaat. Itu kalau 11 rakaat. Kalau ikut Nabi punya, sebanyak 11 rakaat dengan memberi salam pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan 2 rakaat dan diakhiri dengan mengerjakan 1 rakaat, yaitu rakaat yang ke-11. 1 rakaat aja. Menurut huraian ulama rahimahumullah taala, mudah-mudahan Allah rahmat mereka, sekurang-kurang sembahyang witir ialah 1 rakaat. Itu kurang-kurang sembahyang witir 1 rakaat. Dan lebih dekat kepada sempurna. Nakkan sempurna, dia kerjakan sebanyak 3 rakaat. Hendakkan paling sikit tapi paling sempurna buat 3 rakaat. Setiap malam 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Baru dia paling sikit tapi paling sempurna buat 3 rakaat. Dan membaca pada rakaat yang pertama tu selepas membaca surah Fatihah, surah Al-A'la. Sabbihu isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, itu dia. Hingga akhirnya. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Manakala rakaat yang ketiga suratul Ikhlas. Yaitu qul huwallahu ahad. Dan surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Cuma baca betul-betul qul huwallahu ahad, tarik nafas. Kan dia waqaf. Allahu samad, tarik nafas, waqaf. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada qalqalah tu. Qul huwallahu ahad. Had, ya. Allahu samad, ada dia tu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau waqaf, kalau wasal. Jangan waqaf beda, wasal beda. Macam orang tahlil, kenuri tahlil lah. Waqaf beda, wasal beda. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bunyi tu bacanya di kenuri orang tahlil, Nabi kena seminyak aja. Pahala tak dapat apa. Nak waqaf, nak wasal. Baca Quran pun juga. Nak waqaf mesti waqaf, nak wasal. Kalau waqaf tarik nafas. Kalau wasal sambung aja. Itu muka tu. Yang lebih sempurna lagi sembahyang witir tu ialah 11 rakaat. Kalau 11 rakaat sempurna benar lah. Masuk waktunya selepas sembahyang Isyak. Lepas Isyak tu witir tu, boleh. Dan habis waktunya dengan berakhir waktu sembahyang Isyak. Dan masuk subuh tak ada witir lagi dah. Baik, akan datang kita akan baca sembahyang tahajud. Ini baru witir ya. Akan datang kita baca sembahyang tahajud. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Kalau betul bangkangan tu saya terima lah. Tak ada nak bangkang. Mana? Setuju lah tu. Selain daripada siapa nak bangkang, ada siapa nak tanya? Tak ada nak tanya. Mai witir. Sembahyang rawatib. Tak ada nak tanya. Seronoklah saya. Kenapa seronok? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Saya diajar dapat. Mana cari? Hanya ada di surau Ijtimaiyah. Di mana surau Ijtimaiyah? Sungai Keruh. Saya ajar dapat. Memang hobi tu lah pun. Ya, kalau semua dapat belaka, bila dia ajar dapat, muridnya pandai. Kalau seorang tak dapat, tanya tak dapat, apa tak dapat?
Bukan murid bodoh apa? Tok guru yang bodoh. Tok guru tak kerti ngajar. Itu ngajar tak dapat tu. Jadi yang untung murid belakang. Baik. Sekian dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat perjumpaan kita pada malam ini ya. Sekian dan sekali lagi minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.